Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal faqad fazal muttaqun. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya. Dengan kita melaksanakan segala perintah Allah azza wa jalla. Dalam syariat Islam ini ada perintah berbentuk amalan, ada perintah berbentuk larangan. Maka orang yang bertakwa, syarat bertakwa itu mematuhi dua perkara: melakukan ketaatan dan menjauhi segala larangan. Semoga kita mendapat kejayaan, kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Para jemaah sekalian, hari ini Jumaat 16 Disember 2022 bersamaan dengan 21 Jumadal Ula 1444. Tajuk ataupun seruan kita hari ini bertema bersama menyantuni asnaf, golongan yang memerlukan, dan juga memperkasakan zakat harta yang kita miliki. Apabila sebut tentang asnaf, maka dia akan pergi kepada sistem zakat. Kalau zakat kita berjalan dengan baik, insya-Allah asnaf juga akan mendapat kebaikan daripada zakat-zakat tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang yang punya harta. Wa fi amwalikum haqqun lis-sa'il wal mahrum. Dalam harta kamu itu ada bahagian orang-orang yang miskin dan orang-orang yang memerlukan. Para jemaah sekalian, kita berada di akhir tahun. Musim cuti persekolahan anak-anak. Maka ambillah kesempatan yang ada ini. Di saat sibuk yang tak akan habis kesibukan selagi tidak dicentum, selagi tidak diikat kepala dengan kaki. Manusia ini sentiasa sibuk lorak sana sini. Tetapi kita juga kena ambil peluang bagi masa kepada keluarga kita. Terutama sekali anak-anak yang duduk jauh-jauh, ada yang tinggal di asrama, di pondok. Ada juga yang duduk di rumah tapi kita sibuk. Maka inilah peluang untuk kita ambil tanya khabar, pendidikan anak-anak, mengaji Quran setara mana, kelas fardu ain dia banyak mana. Ada setengah tempat pusat pengajian dia buka daurah untuk musim cuti. Ada yang secara alam nyata dan juga di alam maya. Ataupun kalau ibu bapa sendiri boleh mengajar, bukalah kelas-kelas pengajian bersama anak-anak secara santai, mudah-mudah. Itu di antara tanggungjawab kita keluarga. Ada juga yang pergi bercuti tapi hati-hati. Musim kita ni dipanggil musim tengkujuh, musim hujan. Yang kita diberi maklum amaran-amaran yang akan berlaku. Maka setiap orang bila kita terima maklumat akan berlaku banjir pada hari sekian, itu satu ramalan kaji cuaca. Dia tengok kepada arsadul falaki, bukan suatu nujum yang tak tahu apa. Namun begitu, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan segala-galanya. Jadi bila kita tengok ada tanda-tanda banjir, tanda-tanda perkara yang tidak diingini berlaku, yang pertama sekali bila kita baca dapat maklumat, para jemaah sekalian, kita kena kata Allahul Musta'an. Apa doa ni? Bila kita tengok ada dijangka berlaku banjir di kawasan kita contohnya, maka kita kata Allahul Musta'an,
hanya aku mohon pertolongan Allah supaya mengalih laluan angin hujan ini ke tempat lain yang tidak berbahaya. Dan juga kita minta pertolongan Allah Azza wa Jalla untuk menghadapi suasana yang dijangka itu. Itu perbezaan. Tapi kalau sudah berlaku, kita kata innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mana dua perkataan yang berbeza. Kalau benda itu jangka nak berlaku, kita kata Allahul musta'an. Bila sudah berlaku, sudah menimpa, kita kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala kerugian, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itulah sifat orang mukmin, sentiasa bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan kita duduk relax ya, tak tahu apa. Kita ingat dunia ni kita punya, apa keputusan kita nak buat, kita ada Tuhan yang mengatur perjalanan alam ini, dan kita sebagai hamba sentiasa bergantung dengan Allah Azza wa Jalla, memohon pertolongan, minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla untuk menyelamatkan kita, memberi kepada kita yang terbaik. Baik para jemaah sekalian, tajuk yang diberi menyantuni asnaf. Walaupun kita hidup di zaman ni ramai orang senang, namun masih kedengaran, masih ada berita-berita yang ditularkan melalui media sosial tentang kesusahan dan kepayahan hidup segelintir masyarakat yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai-bagai ujian. Ada yang diuji dengan kemiskinan, pendapatan yang diperolehi tidak cukup dengan keperluan yang diperlukan. Kata orang, ibarat kaih pagi makan pagi, itu pun kaih pun tak cukup. Kadang-kadang nak mengaih pun tak boleh. Orang penoreh kita macam mana dia nak mengaih ketika hujan. Ada orang yang tidak ada rumah kediaman yang selesa, yang baik. Rumah usang, rusak sana sini. Bila turun hujan, banyak timba, banyak cetong atas rumah yang ditadah. Duduk di rumah pula bil elektrik tertunggak, bil air juga tertunggak. Maka kita kata, ada orang yang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesakitan. Ada orang senang hidup tapi sakit. Hidup dengan wayar, ubat bergantang setiap bulan kena ambil, ataupun terpaksa berulang-alik ke hospital. Semua ini adalah merupakan ujian-ujian Allah, dan ada orang yang dua-duanya sekali, sakit, miskin. Allahul musta'an. Maka Allah Ta'ala peringatkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh. Kadang-kadang kita dalam peperangan kita takut dengan musuh. Zaman dulu orang berperang dengan senjata, dengan pedang, dengan senapang, dengan alat-alat bom. Zaman kita ini satu lagi peperangan baru, dia panggil Al-Ghazwul Fikri, serangan pemikiran. Melalui alam cyber, alam maya ini pun tidak kurang, sehingga kita rasa cemas. Anak-anak yang kecil, pagi, petang, siang, malam, tak ada kerja lain, duduk main handphone. Kalau tetamu mari, mak nak bercakap dengan orang pun selagi tak bagi telefon ke dia, tak boleh bercakap. Tak dapat handphone, mengamuk, terbalik pinggan mangkuk, macam-macam. Kita kata Al-Ghazwul Fikri, serangan pemikiran yang dimainkan oleh media-media tentang orang tua pula dengan cara isu-isu semasa yang entah bila akan berakhir, jawabnya tidak akan berakhir. Maka ketakutan kepada musuh melalui media-media ini tidak kurang daripada ketakutan kepada musuh melalui bom dan senjata. Ada orang diuji dengan ju', merasai kelaparan, tak cukup makan. Ataupun makanan ada, dia pula tak boleh makan. Doktor mengarahkan awak tak boleh makan, manis tak boleh, masin pun tak boleh, garam tak boleh, gula pun tak boleh. Akhir sekali makanlah sejepuk nasi, walaupun dia mampu untuk makan seguni nasi kalau dia nak. Dan juga dengan berlakunya kekurangan harta benda, jiwa serta hasil-hasil tanam-tanaman. Namun begitu Allah mengajar kepada kita, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
apabila ditimpa bala bencana, mereka akan berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Para jemaah sekalian, banyak lagi rencah kehidupan yang menyayat hati yang terpaksa dilalui oleh sebahagian masyarakat kita. Mungkin sebahagiannya keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita, anak beranak kita, ataupun jiran tetangga, orang kampung dan sebagainya, ataupun umat Islam yang jauh yang kita boleh tengok di alam maya. Ada budak-budak besar kepala lutut daripada kepala sendiri sebab tak cukup dia punya zat pemakanan, macam-macam yang kita dengar. Maka menjadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian dalam masyarakat supaya memberi pertolongan dan memaklumkan keperluan. Anak sendiri beberapa kali kita ulang di masjid kita ni, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang tahu jiran kita, orang kampung kita memerlukan bantuan kerana kesusahan, kita kena jumpa dengan ketua penghulu kampung, berjumpa dengan imam, para pendakwah. Kita boleh sampaikan keperluan ini supaya semua bekerja untuk memberi manfaat kepada orang-orang yang memerlukan. Melalui pihak agensi kerajaan, setiap negeri adanya majlis agama, adanya baitul mal, adanya pusat zakat yang memang menerima zakat daripada orang kaya-kaya untuk diagihkan kepada orang yang memerlukan, kepada asnaf. Tetapi kalau asnaf itu tidak tahu, tidak sampai maklumat, macam mana kita nak sampaikan? Maka para jemaah sekalian, marilah kita semua menjadi anggota masyarakat yang berperanan dalam membantu saudara seagama kita yang berada dalam kesusahan berdasarkan kepada kemampuan masing-masing. Cuma untuk rakyat kita Malaysia ni, banyak agensi, ada majlis agama, ada pusat zakat, ada kebajikan masyarakat, ada bantuan melalui penghulu. Maka kalau boleh, kita kena pasti dalam kampung kita ni, orang ni belum lagi dapat bantuan-bantuan daripada pusat-pusat yang disebut tadi. Ada setengah tu tak dapat daripada pusat bantuan, tetapi melalui NGO-NGO yang tak perlu kepada resit. Dia masalah yang berlaku. Kadang-kadang masyarakat disuka kritik tanpa mengkaji. Orang ni perlu pada rumah. Pihak kerajaan, dia bila nak buat rumah orang, dia nak geran tanah. Takkan nak buat rumah orang tu dalam tanah orang lain. Menyebabkan berlaku pertembungan. Hak milik tanah orang, nak buat rumah orang lain. Sebab itu bila mari NGO dia tak tanya geran, dia tanya nak buat rumah mana sini. Pacak tiang, pacak rumah, selesai masalah. Jadi kerana itu kita kata kadang-kadang kita perlu kepada agensi-agensi, NGO yang senang ini, sebab mereka tidak ada prosedur dan tidak ada cara yang tertentu. Cuma NGO perlu juga, sebagaimana disebut wadkhulu min abwabiha, bila kita nak masuk kampung orang, lalulah ikut pintu. Ni mari tengah malam buta, bagi bantuan, ambil gambar dengan 5-6 kamera, kemudian balik tularkan seolah-olah kita orang kampung ni tak bantu Pak Makcik ni. Ini satu perbuatan yang tidak baik. Semua orang kampung dah bantu, cuma tinggal lagi rumah dia tak boleh buat kerana proses tanah. Tiba-tiba mari orang luar buat macam ni, kita kata ini pun tidak baik. Kerana memberi image buruk kepada kampung ini, seolah-olah kita tidak bantu orang miskin, seolah-olah kita tidak bantu orang susah. Maka biarlah kita menjadi mata telinga kepada orang-orang yang memerlukan. Tuan-tuan boleh sampaikan ke masjid kita melalui imam-imam mukim, menyatakan bahawa ni orang ni perlu dan dia belum lagi mendapat bantuan, atau sudah dapat tapi keperluan tak cukup. Mungkin dia dapat 300 daripada JKM, dia dapat 500 daripada pusat zakat, tapi keperluan dia dengan pempoh dia saja pun 1,000 contohnya ubat-ubat. Jadi kita perlu lagi beberapa agensi yang membantu, yang boleh menyelesaikan masalah ummah ini. Kerana itulah para jemaah sekalian, kita tak boleh hidup senang seorang diri tanpa kita melihat kepada orang lain yang susah. Kerana itulah dalam hadis Nabi SAW memberi peringatan kepada kita, jangan sekali-kali kamu hidup senang, tidur dalam kekenyangan, tapi jiran kamu tidur dalam kelaparan. La yu'minu. Orang ini tidak betul-betul beriman.
Jadi para jemaah sekalian, kita kena tengok, kena siasat. Tilik, aku kenyang, jiran kenyang ke tidak? Bahkan kadang-kadang Nabi kita anjurkan, kalau kita buat makanan contohnya, walaupun sedikit anak kambing kecil, tapi banyakkan dia punya kuah. Seketul daging tapi kuahnya banyak, kurang-kurangnya boleh juga cicah dengan roti, kalau tak ada isi pun. Sebab supaya jiran-jiran merasai apa yang kita dapat rasa. Lebih-lebih lagi makanan-makanan yang berbau. Jadi sampaikan kepada jiran, tetangga. Ini di antara rukun keharmonian dalam masyarakat. Jadi siapa dia sakit, demam, maka kita menjadi tanggungjawab masyarakat mengenal pasti orang-orang dalam kampung kita ni yang memerlukan bantuan, sebab kita tak tahu keperluan orang. Kadang-kadang nampak senang. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, laisal miskin, bukan orang miskin yang duk minta-minta tepi jalan, duk cari duit, pergi minta sedekah sana sini, duk jadi scammer. Setiap orang duk laih kuliah, dia duk minta derma situ. Itu bukan orang miskin itu. Walakinnal miskin, siapakah orang miskin yang sebenar? Nabi SAW beritahu, yang miskin betul-betul orang yang memerlukan bantuan tapi dia tidak meminta. Hak ni hak kita kena cari ni. Hak kita kena pergi siasat, pergi tengok orang ni betul memerlu bantuan. Kita baru tahu hari ni, dah 3 hari tak berasak dapur dia, tak ada makanan. Ini orang ni kena cari. Dan tugas tuan-tuan lah, semualah. Jangan duduk letak atas kepala penghulu, pak imam, jantan kuasa masjid lah. Kita tahu jiran kita, kita tahu keluarga kita, maka menjadi tanggungjawab kita semua untuk memberi pertolongan. Para jemaah sekalian, pada musim-musim tengkujuh begini, mungkin ada orang yang ramai yang tak boleh kerja. Sebab itu kita buka ya, tabur bantuan kita ada di sini. Mana-mana orang yang tak dapat makanan, tak ada beras, boleh je jumpa. Walaupun setengah orang kata tak boleh, kena pergi jumpa YB dan sebagainya. Kita kata tidak ada YB, semua kita ni bertaraf orang yang berkhidmat kepada masyarakat untuk memberi bantuan, memberi pertolongan dan memberi segala perkara yang diperlukan, insya-Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah. Di antara tanda-tanda seorang itu bertakwa kepada Allah, iaitulah menunaikan zakat harta simpanan. Sekarang ini alhamdulillah pusat-pusat zakat telah membuka ruang untuk kita menyampaikan, mengeluarkan zakat begitu mudah. Dan duit zakat itu dikembalikan kepada asnaf-asnaf yang memerlukan. Kadang-kadang kita tak tahu. Sebab itu bila borang untuk asnaf yang kita keluarkan melalui masjid contohnya, kita isi borang, hantar. Ada beberapa borang ditolak. Bila tanya kenapa ni, masjid ni miskin. Oh, dia kata imam tak tahu. Dia sudah dapat bantuan daripada lain dan mana mereka menyiasat. Turun juga ke kampung-kampung untuk mengenal pasti orang-orang yang memerlukan itu. Baiklah para jemaah sekalian, maknanya pusat zakat ni kalau kita tidak beri, sudah pasti siapa yang akan beri kepada mereka. Bagaimana mereka nak bergerak? Jadi zakat dikeluarkan supaya harta kita berkat, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, sebagai peringatan, kita tengok salah satu daripada fenomena jemaah ni, waktu Zuhur pukul 1 pun mari lambat juga. 1.15 pun sama juga. Tolonglah ambil peluang masa. Kita duduk di negeri ini yang hari Jumaat hari cuti. Tak ada dah alasan pukul 12.30 tak boleh mandi lagi, nak pergi masjid awal. Seawal kedatangan tuan-tuan ke masjid, usahakanlah sebelum khatib naik mimbar.
Sebab waktu itu malaikat masih lagi menunggu di tepi pintu, masih lagi mencatat orang yang pertama dapat unta, yang terakhir dapat telur. Tapi kalau khatib sudah naik mimbar, malaikat tutup dia punya buku. Telur pun tak dapat, bolehlah sembahyang Jumaat, tapi pahala awal tu sudah tidak ada. Tak sayangkah kita? Waktu kita ada. Lain kalau kita bekerja, terpaksa bekerja nak cari masjid, sampai-sampai khatib dah separuh khutbah. Ada juga alasan keuzuran, tapi tuan-tuan nak uzur apa? Nak jawab apa kalau malaikat tanya, kenapa mu setiap minggu rekod mari lambat je? Nak jawab lagu mana depan Tuhan, depan malaikat? Apa yang kita nak jawab? Tidur, main game, sibuk. Apa yang kita sibuk? Selain daripada lara, tak ada perancangan dalam kepala nak pergi awal ke masjid, inilah jadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi jemaah yang sampai awal lewat ke masjid, contohnya kita masuk sudah azan yang kedua, kita masuk masjid azan yang kedua, dengan masyakkah yang tersendirilah, dengan masyakkah sendiri, dengan makna ke lara ke ikutlah. Yang penting bila mari, kita tak perlu tunggu sampai habis azan yang kedua untuk solat tahiyatul masjid. Terus je solat. Jangan mari duduk berdiri depan khatib, bila orang habis azan kita solat. La. Yang betulnya, kalau kita masuk masjid azan yang kedua, terus kita solat tahiyatul masjid, kamu ni yang pergi duduk depan sah-sah yang kosong ini, kerana kerugian besar. Nabi kata, lau ya'lamun nas, kalau manusia tahu kelebihan duduk sah depan dekat dengan imam, sekiranya mereka tak ada ruang, mereka akan mengundi. Tapi zaman kita ini tak payah mengundi. Orang yang komak pun main tolak lagi nak penuh sah depan. Ini satu kepincangan lah yang berlaku. Kemudian bila mari musim tengkujuh begini, musim hujan, kita sama-samalah menjaga keluarga kita, anak-anak kita jangan duk beri mai air. Sebab banjir bukan pesta. Banjir adalah suatu fenomena yang Allah Ta'ala tetapkan. Bila hujan tu banyak, dia akan berlaku banjir. Jangan duk pestakan dengan banjir. Ni tidak air naik, pakat mari tengok air tu arak, tu aurak pun tidak. Hak perempuan tu pakai seluar kain belah talah kuana, baju pun tak cukup saiz, pun keluar juga nak pergi tengok air. Kita kata jangan tunggu sampai banjir menjadi bala besar baru kita nak insaf. La. Dan perbanyakkanlah doa kepada Allah Azza wa Jalla, minta Allah selamatkan kawasan kita, keluarga kita, kampung halaman kita ini daripada banjir dan segala bencana yang berlaku. Para jemaah sekalian, pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, banyaklah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين، لا سيما الكفار المستعمرين والصهيونيين الغاصبين ومن شاءهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من السيول والفيضانات. اللهم حوالينا ولا علينا ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami juga memohon dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-sifat-Mu yang maha tinggi, supaya Engkau selamatkan kawasan kami ini, negeri kami ini daripada dilanda banjir, bencana-bencana yang tidak diingini ya arhamar rahimin. Si Allah, sekiranya hujan yang berat untuk menimpa di kawasan ini, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, bawalah ke tempat-tempat lain yang tidak membinasakan manusia, yang tidak merusakkan segala tanah hak milik manusia ya arhamar rahimin. Allahumma alal akam wal zirab wa butunil awdiyati wa minal buhur ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Allahumma wafiq waliy amrina tuanku sultan wa naibahu wa wasratu ila ma tuhibbu tardah. Allahumma hayyi lahumul bitanata as-salihah allati tadulluhum 'alal khairi wa tu'inhum 'alaihi ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.